wabarakatuh. Dalam ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-zaki al-syekh wan Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa al-Fatani wa maulana wa qudwatuna al-alim ar-rabbani al-syekh Daud ibnu Abdullah al-Fatani bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Shadaqallahul azim, yang bermaksud innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak akan beriman, sawa'un 'alaihim, sama sahaja kepada mereka, a anzartahum, sama ada engkau beri amaran kepadanya, am lam tunzirhum, atau engkau tidak beri amaran, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Suratul Baqarah lembu betina, surah yang kedua pada ayat yang ke-6 daripada 286 ayat pada juzuk yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Atau kama qala. Rawahu Imamul Bukhari, mafhum hadis, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seorang dari kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, hingga aku lebih dicintainya, min walidihi, daripada ibu bapanya, wa waladihi, dan anak-anaknya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kita baca kitab Kifayatul Muhtaj dulu. Tiba balik yang pagi tadi. Nanti ada masa kita sambung Unwanul Falah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, faedah faedah ni maknanya hasil daripada cerita bidadari tadi atas tu. Warid daripada hadis, makna warid ni datang daripada hadis, maknanya ambil daripada hadis lah. Sebab tu kalau ayat Quran kita sebut asbabun nuzul. Nuzul tu makna turun, sebab-sebab turun. Tapi kalau hadis kita sebut asbabul warid. Sebab-sebab datang dia, warid tu. Warid daripada hadis adalah bidadari itu dijadikan Allah Ta'ala daripada za'faran. Za'faran ni dia bunga. Dia satu bunga. Tapi itu dunia punya lah. Ni za'faran syurga punya, za'faran sana. Wallahu a'lam macam mana. Tapi nak digambarkannya suatu benda yang cantik. Za'faran dunia ni pun cantik dah bunga dia. Jarang-jarang nak dapat. Jadi gitulah. Bidadari kata warid daripada hadis, tapi tak dinyatakan hadisnya. Ini disebut saja oleh Syekh Daud. Katanya bidadari itu dijadikan Allah Ta'ala daripada za'faran. Macam mana? Wallahu a'lam. Tapi makna kata za'faran tu cantik, lawa. Maknanya bidadari ni dijadikan Allah daripada satu yang sangat cantik. Dan pada satu riwayat lain pula, daripada tasbih malaikat.
riwayat lain kata bidadari ni daripada tasbih malaikat. Mana malaikat Allah ni suka berzikir, suka bertasbih. Bila tasbih keluar bidadari, tasbih keluar bidadari, macam tu. Atau lagi riwayat mengatakan daripada titik air sayap Jibril tak kala keluar ia daripada sungai syurga. Malaikat Jibril kadang-kadang dia pergi berendam dalam sungai syurga. Lepas tu bila dia keluar tu dia kepak-kepakkan sayapnya, air daripada sungai syurga tadi yang duduk dekat sayap malaikat Jibril menitiklah jatuh sebab dia kepak-kepak tu. Jadi bila jatuh tu jadi bidadari. Titik-titik air yang jatuh tu jadi bidadari. Allahu akbar. Macam mana? Wallahu a'lam. Kita tak dapat nak hurai lebih. Zakat itulah warid daripada hadis yang kita dapat. Bila waridnya daripada hadis, wajib kita beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang beriman itu orang yang percaya kepada perkara-perkara ghaib. Baik. Kemudian didatangkan dengan mi'raj. Baik. Mi'raj tu benda, iaitu tangga yang sangat eloknya. Jadi ingat, mi'raj tu artinya tangga. Jadi Nabi naik ke langit ni bukan terbang, tapi naik tangga. Lagi dibayang macam Superman pula dah. Nah, ada tangga, Allah turunkan tangga. Tapi tangga jangan faham macam tangga tukar lampu tu. Tangga tu apa sengit gitu. Nah, ni tangga ni yang sangat eloknya, cantik lawa. Nanti dia akan cerita macam mana tangga, rupa tangga tu yang dapat kita nak bayang-bayangkan je lah. Tapi apa yang kita bayang tidak sehakikat yang sebenarnya. Kerana hakikat sebenarnya lebih elok daripada apa yang mampu kita bayangkan. Walaupun kata ulama, apa yang kita bayangkan tu sesuatu yang paling terbaik dah dalam pemikiran kita, tapi lebih dahsyat daripada apa yang kita fikirkan tu. Tak mampu. Tiada melihat segala makhluk yang terlebih elok daripadanya. Dia kata, tak ada siapa pernah tengok tangga ni selain tangga yang tak pernah dia tengok tangga secantik tu. Tu maksud dia. Tiada melihat segala makhluk yang terlebih elok daripadanya. Tak pernah tengok tangga seelok tu, tangga selawa tu, semolek tu, secantik tu. Tak pernah. Tak ada siapa pernah. Macam mana? Wallahu a'lam. Tapi bicaranya tangga. Macam mana rupa? Wallahu a'lam. Adalah baginya beberapa anak tangga. Okey, bila tangga adalah anak tangga. Kan? Tahu anak tangga? Macam mana? Anak dia. Yang ini faham tangga besar tu ada tangga kecil. Tu anak tangga. Kan? Anak tangga tu maknanya step-step dia tu. Itu panggil anak tangga. Jadi anak tangga tu satu daripada emas dan satu daripada perak. Iaitu dikeluarkan daripada syurga yang bernama Firdaus. Jadi setengah riwayat kata dia emah perak gitu. Mana bertahtalah anak tangga tu dengan kilauan emas dan kilauan perak. Bayangkanlah macam mana cantik dia, emas dan perak. Cuba banding tangga pondok itu. Pemegang pun dah sengit. Tu tangga pondok itu. Ni tangga ni, emas dan perak, iaitu dikeluarkan daripada syurga. Jadi tangga ni datangnya daripada syurga dah. Kalau barang daripada syurga semua terbaik lah. Elok lah. Syurga mana pula? Syurga yang bernama Firdaus. Syurga yang bernama Firdaus. Syurga Firdaus ni syurga mana? Syurga tingkat tertinggi. Ini syurga para nabi dan para rasul. Inilah cita-cita kita. Biar sampai tak sampai wallahu alam, tapi biar ada azam. Biar ada tanam dalam diri kita, aku nak masuk syurga Firdaus. Bab kata tok guru, bila impiannya tinggi, kalau tak dapat yang tinggi pun rendah sikit pun tak puan cakap, kalau dia cita-cita nak jadi tinggi, kalau tak dapat tinggi pun dia jadi dapat tengah. Contoh kan, kita cita-cita nak ambil PhD, kalau tak lepas sampai PhD pun kurang-kurang SPM. Ini dah cita-cita aku pasti, dia kata. Kau cakap pasti dah, kalau pasti pun tak dapat apa? Tak pasti tu pun. Jadi kata ulama, himmah cita-cita kita jangan rendah sangat, biar tinggi. Jadi biar letak dulu cita-cita kita nak syurga Firdaus. Kalau tak dapat Firdaus pun
Cimok pun jadi kan. Nah, kalau dapat Firdaus pun jadi bawah sikit tak apa, tengah-tengah nah. Ataupun syurga yang pertama ke jadilah. Nah, ini cita-cita syurga nombor 1 dah. Tak dapat yang tu takut masuk neraka pula. Na'udzubillah. Nah. Ditatahkan dengan beberapa permata yang indah-indah. Ditatah tu maksud tatah benda? Dihiaskan. Dihiaskan dengan beberapa permata yang indah-indah. Allahu Akbar. Kan? Maknanya hiasan dekat tempat pemegang dia pun semua permata yang indah-indah. Macam mana tak tahulah, cerita je lah, boleh cerita. Lepas tu baca kitab ni nak hurai lebih tak boleh, dia boleh baca gitu. Sebab kita pun tak tahu nak syarah macam mana, bukan kita yang pergi, Nabi pergi. Kan? Ulama pun ambil daripada hadis-hadis dia bubuh balik. Dan pada kanannya beberapa malaikat dan pada kirinya demikian pula. Demikian pula artinya malaikat juga. Maknanya kanan kiri tu malaikat dia. Dia ibarat macam orang besar kan. YB bila nak lalu ada orang mengiring kat tepi tu, pakat nak duk salam semua tu. Lebih kurang gitulah. Tapi bukan macam tu, lebih kurang. Maknanya kanan kiri tu semua malaikat sepanjang-panjang tangga tu. Nak menyambutnya kedatangan baginda Nabi SAW. Malaikat ni banyak, tidak terkira bilangannya, tak tahu berapa. Ada setengah riwayat kata ulama sebanyak mana makhluk yang Allah cipta di bumi, banyak itulah bilangan malaikat tu. Dan makhluk bumi kalau nak campur semua berasapkan kereta. Semut saja kat berapa juta, berapa bilion tu semut. Tu baru semut api, semut air. Nampak? Macam-macam semut lah, semut cali, semut macam-macam semut hitam. Nah, tu baru cerita semut. Lain lagi ikan pula, macam-macam ikan. Kan? Banyaknya makhluk. Kan? Macam itulah banyaknya malaikat. Dah tu yang kita dengar 10 tu wajib diimani, wajib dihafalkan. Nama 10 malaikat tu, sebab itu kata ulama 10 malaikat tu menteri-menteri, makna malaikat tertinggi, malaikat yang power-power. Jadi kena ingatlah nama 10 malaikat tu. Kan? Tak ingat nyanyi lagu tu. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik. Nyanyi. Kan? Sambil-sambil mandi. Jibril, Mikail. Nampak? Daripada nyanyi lagu bukan-bukan buat benda. Kan? Aku cinta padamu, cinta benda. Nak. Nyanyi lagu malaikat. Tapi tak boleh kat dalam tandas lah. Mandi kat luar tu. Baik. Mana ada ni? Kiri tadi. Dan tiap-tiap satu tangga kepada satu tangga itu 500 tahun perjalanan seperti antara langit dan bumi. Okey, baik. Dan tiap-tiap satu tangga, cerita di sini. Langit tu semua sekali ada 7. Jadi daripada bumi, batu sakhrah tu, Nabi naik sampai langit pertama ada satu tangga. Dari langit pertama nak naik langit kedua satu tangga. Jadi itu maksud setiap satu tangga tu. Bukan setiap anak tangga. Setiap satu tangga tu dia punya jarak dia 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan tu maksud macam mana? Maksudnya kata ulama, diambil seekor kuda yang paling laju. Kuda ni juara nombor 1 dunia, paling laju sekali. Kita suruh dia lari selama 500 tahun. Kat mana dia berhenti? Itulah jarak dia. Nampak? Bukan yang jenis lembik, bukan gitu. Ni yang paling laju. Paling laju lari 500 tahun. Bayangkanlah berapa jauh. Entah berapa kali pusing bumi tak tahu. Kan? Maknanya begitulah jaraknya tersangat jauh. 500 tahun perjalanan. Seperti antara langit dan bumi. Diibaratkan ulama macam langit dengan bumi jauh. Kita tengok memang yang kita nampak tu kan langit. Yang kita nampak tu awan. Awan bawah lagi, atas tu langit lagi. Lebih kurang gitulah makna gambarannya, terlalu jauh. Kemudian pula setengah pandangan ulama mengatakan bahawa yang kita nampak ni tu bukan langit pertama, itu baru dipanggil langit bumi. Langit pertama jauh lagi daripada tu, sampai tak nampak dengan mata. Macam mana? Wallahu a'lam. Jauh. Maka mana dia? Dan satu langit kepada satu langit yang di atas
500 tahun juga. Kemudian pula tadi ni jarak tangga, yang kedua ni jarak langit. Langit dengan langit, tebal langit tu pun 500 tahun juga. Maknanya kalau campur langit dengan tangga berapa? 1000 tahun perjalanan. Setiap satu tu. Allahu Akbar. Dahsyat. Bukan boleh lepas dengan kapal terbang, tak lepas. Baik, lepas tu maka tangga yang pertama daripada sakrah. Sakrah tu makna batu. Batu tu kata ulama, kata tok guru, sampailah dia, dan dia masih lagi terapung. Boleh Google cari cakap batu sakrah atau batu terapung di Palestin. Batu tu masih lagi terapung. Cuma dia tak nampak terapung sebab depa dah simen bawah dia tu supaya tak nampak terapung. Hakikat dia terapung sebenarnya, tapi dia letak batu supaya tak nampak batu tu terapung. Sebab apa? Sebab pernah berlaku dah satu peristiwa, ada seorang perempuan yang mengandung. Lalu bawah batu tu, bila dia tengok batu tu terapung, terkejut dia, terkeluar anak dia. Jadi untuk mengelakkan perkara-perkara itu berlaku, maka orang sekarang ni dia letak batu supaya nampak batu tu tak terapung. Tinggi batu tu terapung, kita boleh lalu bawah dia. Mana tinggi, bukan sikit-sikitnya terapung. Baik, tu dia. Jadi daripada batu tu, tangga yang pertama, daripada sakrah batu tu diangkat kepada langit yang pertama. Sampai langit yang pertama, itu tangga yang mula-mula. Maka datang tangga yang kedua pula pada langit yang kedua. Bila dah sampai langit pertama, Nabi nak naik langit kedua pula, ada tangga yang lain pula, tangga yang kedua. Begitulah diangkat dia hingga langit ketiga. Demikianlah tu maknanya sampailah yang ketujuh. Semua lebih kurang begitulah. Dan tebal tiap-tiap langit itu 500 tahun, demikian pula macam tadi kita sebutlah, tebal langit tu pun 500 tahun perjalanan. Tebal langit. Masa Ana mengaji dengan Syekh Omar, salah seorang guru Ana lah, Syekh Omar, Ana daurah dengan dia. Dia ni Syria ke Mesir, Ana tak ingat. Dia cakap Arab lah, lepas tu ada penterjemah duduk sebelah. Dia buat tangan gini. Dia kata sahabat tanya ke Nabi, macam mana langit tu? Nabi buat tangan gini. Kemudian sahabat tanya, apa maknanya ya Rasulullah? Nabi kata langit tu melendut. Melendut ni macam rak buku tu, kita letak buku banyak-banyak nanti dia bengkok gitu, panggil melendut. Jadi lendut langit. Sahabat tanya kenapa lendut? Kerana banyaknya bilangan malaikat yang duduk di setiap langit. Banyaknya malaikat tu sampai melendut rupa langit tu. Kerana terlampau banyak. Setiap satu tu berapa banyak? Wallahu a'lam. Hanya Allah saja yang tahu. Tu makhluk Allah ni terlampau banyak. Tu dia. Okey, maka mendiri tangga itu Jibril. Maka mendirikan tangga itu Jibril. Jibril pun tegakkan tangga tu supaya Nabi nak naik. Maka naiklah ia serta Jibril atas tangga yang pertama. Maka terangkat naik. Baik, naiknya Nabi kat tangga ni naik dengan sendiri, bukan Nabi melangkah. Nabi ni naik sendiri. Tapi jangan bayang macam eskalator lah. Tapi macam mana wallahu alam, tapi naik sendiri. Lepas tu Nabi tak penat perjalanan ni. Semuanya dibawa. Masa Isra' sebelum ni, ini Mi'raj dah. Isra' dah habis dah. Masa Isra' tu Nabi naik burak. Burak dengan lajunya sepantah kilat apa semua, kan? Sebab tu burak tu namanya barkun. Barkun ni apa makna? Dalam suratul Baqarah tu. Apa tu ayat tu? Macam mana ayat dia? Di kena tengah-tengah dia susah nak kena cari depan dia. Yakadul barqu yahtafu absarahum. Yakadul barqu, tu barqu tu, kan? Barkun. Barkun tu maksudnya peti, kilat. Tu burak ni dipanggil burak kerana salah satu sebab dia, kerana sifat dia tu macam kilat laju dia. Tu masa Isra'. Lepas dah naik Mi'raj ni, burak tu ditambat. Malaikat sebelum ni dia dah cerita dah dalam kitab ni, malaikat Jibril cocok dengan tangan dia kat batu tu sampai berlubang. Batu di situlah ditambat burak tu. Lubang tu sampailah dia. Boleh Google, boleh search dekat YouTube. Ada satu channel namanya Rais Tafdi. Rais Tafdi ni dia ada satu tim yang dia suka kaji tentang sirah-sirah Nabi.
Antara video yang dia buat kajian, lubang yang malaikat Jibril lubangkan pada batu ditambatnya burak situ. Masih lagi ada. Betullah kalau kita ada duit banyak, berjalan lah. Tapi bukan jalan ke Paris ke apa. Jalan ke tempat-tempat sejarah gini. Untuk melihat tinggalan-tinggalan Nabi-Nabi. Untuk mengambil keberkatan. Jadi Nabi naik dengan Jibril, tangga yang pertama. Maka naiklah ia serta Jibril atas tangga yang pertama. Maka terangkat naik. Nampak terangkat naik itu naik dengan sendirinya. Maka mengikut pula sakrah. Batu tu nak ikut. Asalnya batu tadi tu kat bawah lagi. Dia belum terapung. Nabi naik, dia pun naik. Maka berkata Jibril. Jibril perasan. Tengok batu ni ikut. Jibril pun berhenti. Jibril kata ke batu, berhenti olehmu. Stop. Maka berhenti ia. Gitu. Demikianlah tergantung antara langit dan bumi, kata Syekh. Maka batu tu tergantung antara langit dengan bumi. Sebab masa dia dah naik itu malaikat Jibril tahan. Berhenti. Dengan tiada bertali hingga hari kiamat. Nampak? Sampai kiamat batu tu masih lagi terapung. Dengan tiada ikatan tali dan sebagainya. Maka adalah demikian itu beberapa lama hingga lalu di bawahnya perempuan yang hamil. Kemudian cerita ni berlarutan. Ni Syekh masuk cerita lain sikit. Berlarutan kisah ni sehinggalah satu hari ada seorang perempuan yang hamil lalu di bawahnya. Maka melihat ia akan batu itu. Perempuan tu pun tengok batu tu terapung, maka terkejut. Lalu gugur anaknya dalam perut. Jatuh terus anak dia. Tengok batu terapung. Maka dibina di bawahnya supaya jangan terkejut orang yang lalu di bawahnya. Start daripada itulah, maka dibina macam simen ke batu itulah supaya nampak batu tu macam tak terapung. Hari ni dia jadi nampak macam bentuk gua. Ni batu-batu tu kat atas. Nampak? Dia buat macam tu. Kan? Sekarang ni. Padahal batu tu yang atas tu, itulah batu yang terapung tu. Tinggi. Boleh tengok kat Google. Maka adalah antara langit dunia ini satu laut yang makfuf. Makna makfuf tu yakni yang tertegah daripada titik airnya ke bawah. Okey. Jadi dia cerita tentang sifat langit tu. Langit yang pertama. Langit yang pertama tu dia macam satu laut. Macam air laut. Macam mana wallahu ta'alam, tapi ini yang dicerita. Dia macam air laut, tetapi air laut itu makfuf, yakni tertegah daripada titik airnya ke bawah. Airnya tak jatuh bawah, macam terapung gitu. Itu langit. Maka adalah besarnya jikalau dinisbahkan dengan segala laut dunia ini seumpama setitiknya jua. Ya Allah. Kalau dinisbahkan langit pertama dengan air laut dunia ni, air laut dunia ni macam setitik je. Allahu Akbar, tak dapat nak bayang. Banding langit pertama dengan air laut dunia ni, air laut dunia ni besar. Laut Cina Selatan, macam-macam lah. Lautan Pasifik, Atlantik. Besar laut ni. Besar laut ni banding dengan langit pertama ni, laut ni jadi setitik je. Kecil sangat nak banding dengan langit ni. Allahu Akbar. Macam mana hebat Allah cipta. Ada. Maka naiklah keduanya itu. Keduanya ni siapa? Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hingga sampai kepada langit dunia pada pintu yang dinamakan Babul Hafazah. Naik sampai dekat langit pertama tu ada satu pintu. Setiap langit tu dia ada pintu. Dan pintu di langit pertama tu namanya Babul Hafazah. Dan yang menunggu dia malaikat namanya Ismail. Di setiap pintu langit ada malaikat yang jaga. Jadi penjaga langit pertama, iaitu nama malaikat tu Ismail. Nama malaikat. Nama pintu tu Babul Hafazah. Okey. Kenapa antara hikmah dipanggil pintu itu Babul Hafazah? Hafazah tu maknanya terpelihara, pintu yang dipelihara. Kerana iblis ni dia suka bantu geng-geng sihir, ahli sihir kat dunia ni. Ahli nujum, tukang-tukang tilik. Jadi iblis
dia akan nak curi-curi dengar gerakan geseran qalam di Lauh Mahfuz. Ada makhluk Allah namanya qalam, satu lagi Lauh Mahfuz. Qalam tu maknanya pena, macam pen. Tapi macam mana wallahu alam. Tapi disebut pena lah. Jangan bayang macam pen kilometriko pula. Nak lagi tak ada dakwat lah apalah. Tak, ni pen yang Allah cipta. Macam mana wallahu alam. Kemudian Lauh Mahfuz. Lauh tu maknanya papan tulis. Kerana dipanggil lauh sebab orang dulu-dulu mengaji bukan pakai kitab macam kita ni, kertas ni. Zaman dulu ngaji atas kayu, papan kayu. Papan kayu tu orang panggil lauh. Mahfuz artinya terpelihara. Jadi Lauh Mahfuz yang terpelihara. Jadi kolam ni tadi dia akan gesek dekat Lauh Mahfuz tu. Apa benda? Apa saja yang Allah kata lah. Allah perintahkan itu ni. Jadi segala maklumat ataupun rahsia alam ada di Lauh Mahfuz. Tercatat hal-hal diri kita. Kahwin dengan siapa, nak bini berapa, anak berapa, semua ada tulis situ. Kan? Bini jongang ke tidak, tulis situ. Nak contohlah. Semua ada, takdir hidup semua ada, mati bila, kan? Semua ada tulis situ. Jadi iblis ni dia nak pergi tengok kan, dia nak tengok tak boleh sebab tertutup. Jadi dia kata ini tidak, tak pastilah ada nas ke tidak, tapi ni Ana dengar daripada seorang guru lah, dia cerita. Iblis ni dia akan pergi tadah telinga, dia nak dengar bunyi geseran. Sebab kan iblis ni kan dulu Azazil, dia kan dulu rapat dengan Allah Taala. Setakat Lauh Mahfuz apa semua tu dia pernah sampai, kan? Dia pernah naik dah langit sampai ke-7. Nah, sebab dulu masa Azazil dia lah makhluk muqarrabin. Makhluk muqarrabin artinya makhluk yang paling rapat dengan Allah Taala. Jadi dia dah biasa dengar lah. Bila dia dengar tu dia boleh agak apa benda yang lauh tu tulis, apa benda yang qalam tu tulis. Dia kek dengar, oh esok hujan contoh. Kan? Dia dengar. Lepas tu dia turun bumi, dia bagi tahu kat ahli sihir. Ahli sihir pun kata esok hujan. Kita pun tengok-tengok sungguh esok hujan. Hebat. Padahal dia connection dengan iblis tadi ya. Jadi di pintu Babul Hafazah ni ada malaikat jaga. Bila ada iblis nak pergi dekat, nak pergi dengar, malaikat ni panah. Malaikat ni dia ada panah dia. Dia panah. Bila panah jatuh tergoleklah iblis ni. Bila jatuh tergolek, kata ulama itulah taik bintang yang kita nampak. Bila kita nampak taik bintang, itu iblis tergolek ni. Orang kafir dia wish nampak taik bintang. Dia minta. Tengok-tengok bukan taik bintang, taik bintang jatuh, taik burung jatuh. Ada mungkin. Nampak? Kita jangan ikut, itu benda syirik. Orang Islam jangan ikut, jangan nampak taik bintang dia wish pula. Nak minta hajat, buat solat hajat. Doa selepas semayang itu mustajab insya-Allah. Bukan dengan tengok taik bintang. Baik tengok taik orang. Nampak? Ada kata. Jadi sebab itulah yang ni lah yang kita dapat ceritalah. Wallahu a'lam. Kemudian itulah namanya Babul Hafazah. Sebab tu pintu ni pintu yang terpelihara. Duduknya di langit yang pertama. Tak nak bagi iblis ni pergi naik. Baik. Kemudian tiada ia naik ke atas dan tiada ia turun ke bawah sekali-kali. Malaikat nama Ismail ni tak pernah taatnya dengan perintah Allah. Dia tak pernah naik pun langit kedua. Dan dia tak pernah turun daripada langit pertama tu. Tak adalah dia boring duduk sini, naik je tengok kawan kat atas ya. Lepak je minum kopi. Tak ada. Kalau kita memang tak sampai 1 jam hilang dah. Mana Ismail? Mana penjaga pintu tak ada dah. Pergi lepak tempat lain pula. Itulah taatnya para malaikat. Allah kata sujud tak bangkit-bangkit kepala. Allah kata jaga pintu pertama, jaga dia duduk situ. Tak pernah naik, tak pernah turun, kata dia. Malaikat Jibril kata. Tiada ia naik ke atas dan tiada ia turun ke bawah sekali-kali, melainkan hari wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam jua. Jua tu maksudnya sahaja, faqat, only. Tu je. Malaikat Ismail penjaga pintu pertama Babul Hafazah turun sekali dia pernah turun masa hari wafat Nabi.
Sebab terlampau sedih kewafatan Nabi, nak tengok Nabi, turun malaikat. Pintu pertama ni. Itu. Dan adalah sertanya 70,000 malaikat di bawah khadamnya. Dia tu kepala, ketua penjaga pintu langit pertama. Khadam bawah dia, anak buah dia, tentera dia, 70,000 malaikat bawah dia. Allah, bayangkanlah tentera-tentera Allah. Dahsyat. Sebab tu perang Badar Allah nak turunkan. Dalam perang Badar kata, dalam riwayat kata perang Badar Allah turunkan malaikat-malaikat daripada langit 1, 2 dan 3. Bayangkan, langit 1 saja kat 70,000 tentera. Kan? Untuk memenangkan Islam. Sebab tu kita tak payah gusahlah, tak payah risaulah. Kalau Allah nak bagi menang, mudah, walaupun kita seorang saja yang lawan. Nah. Kata ulama al-hikmah. Ulama al-hikmah ni maknanya ulama yang bijaksana, tapi tidak disebutkan namanya. Cuma disebut ulama yang bijaksana. Boleh jadi gurunya, kata Tok Guru. Boleh jadi gurunya. Bahawasanya adalah langit dunia itu dijadikan daripada maujun. Langit yang pertama ni dijadikan daripada maujun, yakni maujun yang makfuf, yakni daripada ombak yang tertegah. Macam tadilah, dia ibarat macam air, dia ada ombak apa semua, tapi tertegah. Maksud tertegah ni dia tak jatuh ke bawah, dia duduk atas je. Sebab itulah kalau kita pasang cerita-cerita Cina ke kan, ataupun cerita-cerita orang kafir ni lah, dia akan buat naik ke langit, lepas tu macam ada taman kat tu, macam ada air laut. Sebenarnya dia ambil mana tu kalau bukan daripada hadis-hadis Nabi? Tapi apa yang diceritakan tu, yang dalam filem ke dalam TV tu, jangan kita samakan sini. Oh ni lah dia makfuf. Nampak? Tu kan, itu rekaan dia. Ada pun yang sebenar, wallahu a'lam, kita tak pernah tengok. Kalau kita tengok, teruja kita. Tak nak turun ni. Adalah ia terlebih putih, warnanya pula putih. Adalah ia terlebih putih daripada laban. Laban tu susu. Susu ni putih dah, lagi putih daripada susu. Allah, macam mana tu? Susu tu putih dah, tapi dia lagi putih daripada susu. Tak boleh nak bayang macam mana. Kalau lagi putih dari kopi boleh bayang. Nampak? Ni putih daripada susu. Susu putih dah, putih lagi. Macam mana? Dan nyata hijau itu daripada hijau Bukit Qaf. Dia putih dan hijau, macam pas lah pula. Ada putih, ada hijau. Hijau dia pula daripada hijau Bukit Qaf. Bukit Qaf ni wallahu alam. Ada kata ada di bumi, ada kata Bukit Qaf tu salah satu bukit syurga. Mana kehijauan bukit ni, wallahu alam lah. Makna nak ceritanya cantik. Kerana ia dijadikan daripada zamrud yang hijau. Jadi dia tak tahulah nak cerita macam mana. Dia ambil air, lepas tu dia ada macam ada taman sikit warna hijau gitu. Lawa lah, macam Bukit Qaf. Dijadikan hijau tu daripada zamrud yang berwarna hijau. Zamrud ni salah satu jenis mutiara-mutiara yang mahal. Zamrud nama dia, warna hijau. Tapi bukan zamrud kat dunia ni. Dunia ni pun ada zamrud juga, tapi tak sebanding hebat sana lagi. Macam mana wallahu a'lam lah. Kita boleh bayang lah, pejam mata bayang, tapi apa yang kita bayang tidak sehebat yang sebenarnya. Baik. Dan langit yang kedua daripada batu yang putih. Okey, jadi dia akan cerita 7 langit dari sudut kejadiannya. Kemudian baru dia cerita satu-satu. Kita baca ni dulu. Dan langit yang kedua daripada batu yang putih. Langit kedua pula dicipta daripada batu. Batu tu warna putih. Langit pertama tadi air ombak yang tertegah. Langit kedua batu yang berwarna putih. Ingat Dan langit yang ketiga dijadikan daripada besi. Langit tiga pula besi. Dan langit yang keempat daripada tembaga. Besi, tembaga. 4 tembaga. Dan langit yang kelima dijadikan daripada perak. Dan langit yang keenam dijadikan daripada emas. Dan langit yang ketujuh dijadikan daripada yakut yang merah. Kalau kita tengok kedudukannya, semakin atas semakin mahal. Betul tak? Bawah kali air je lah kan? Api air pun power dah air dia. Kemudian naik langit kedua batu. Naik langit ketiga besi. Naik langit keempat tembaga. Memang tembaga lagi mahal daripada besi. Naik langit yang kelima lepas tembaga lepas tembaga perak.
Naik langit ke-6 emas, langit ke-7 yakut yang merah. Yakut ni pun sejenis mutiara yang tak mampu kita nak bayangkan. Boleh search kat Google, tulis yakut, dia akan keluar warna-warna merah gitu. Tapi itu yakut dunia lah, mutiara dunia. Nak banding dengan sana punya tak sebanding. Yakut yang merah. Kemudian dia cerita sikit. Ada pun kursi itu. Okey, kursi ni setengah ulama mengatakan kerusi lah. Kerusi macam kerusi tempat duduk tu. Tapi macam mana rupa bukan macam kerusi yang kita bayang ni. Tapi dipanggil kerusi juga. Cuma orang tak sebut kerusi, orang sebut kursi. Datang Syed Saddiq. Ni guru saya yang pernah ajar saya ayat kerusi. Baca komen dalam Facebook tu. Kejut itu kerusi, ayat kursi. Ada. Tu. Kerusi. Adapun kursi itu, tapi jangan faham bila Allah ada kursi, mana Allah duduk situ, tak. Nak kupas tentang kursi ni kena tanya tok-tok guru yang hebat-hebat lah, lagi tinggi. Cuma ilmu yang ana ada, yang ana dapat daripada guru-guru, kursi itu melambangkan kemegahan Allah Ta'ala, bukan maksud Allah duduk situ. Sebab tu kalau kita tengok raja-raja, cuba tengok kursi ni. Kursi tu hebat dah kursi ni. Dengan besarnya, dengan tajam-tajam cucuk gitu. Tengok kursi sultan, kursi raja. Tengok kursi menteri pula tak sebanding dengan kursi raja. Kursi menteri pula dengan kursi kita. Lagi teruk kursi kita. Nak elok-elok ada 4 kaki, tinggal 3. Jadi kursi tu. Sebab tu di parlimen pun orang rebut apa benda? Kursi. Tak rebut meja. Maknanya juga sebab tu kata ulama kursi itu juga lambang jajahan. Sebab kursi parlimen maknanya dia bawah kekuasaan parlimen dia, kawasan tu saja. Adapun ni kursi Allah ni meliputi semua. Wallahu alam lah, itu semua adalah kupasan-kupasan ulama. Kalau nak tahu lebih lanjut, gilah tanya tok-tok wali, ahli-ahli ulama yang lebih mahir dalam bab ni. Maka dijadikan daripada yakut yang putih. Kursi Allah tu dijadikan daripada yakut yang putih. Yakut mutiara juga. Yakut ni macam-macam warna. Ada merah, yang ni warnanya putih. Kemudian dan arash dijadikan daripada yakut yang hijau. Kursi tu warna putih, arash tu warna hijau. Arah tu duduk mana? Arah tu duduk atas kursi. Kursi bawah, arah tu atas dia. Jadi susah nak bayangkan pun tak erti juga. Kan? Daripada arah tu yakut yang warna hijau. Ada yang kata arash ni berkubah, bentuk ni bentuk kubah. Wallahu alam juga. Tak tahu nak kata macam mana. Tunggu kiamat lah. Tengoklah sendiri. Itu. Jadi kita berhenti sini, kita akan sambung kata Ka'ab al-Akhbar. Kata Ka'ab al-Akhbar. Di situ. Kita sambung sikit lagi boleh Saya seorang je boleh. Allahu Akbar. Pagi tadi ada kesilapan juga. Perbetulan yang tasawuf tu anda kata fa'in macam mana ayat dia? Antak budallah haka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang mula-mula tu antak budallah haka annaka tarahu tu kita beribadat seolah-olah kita melihat Allah. Tu bukan muraqabah, silap. Itu namanya musyahadah. Yang kedua baru muraqabah. Jadi ada dua. Satu muraqabah, satu musyahadah. Musyahadah ni maknanya syuhud, pandang mata hati. Dia nampak habis Allah. Bukan dia nampak zat Allah, tapi dia nampak, tak tahu nak cerita macam mana lah, tapi dia nampak kekuasaan Allah tu ada. Sifat-sifat Allah tu boleh hadir di dalam hati dia. Lepas tu nanti kalau kita belajar ilmu tasawuf, kitab-kitab tasawuf, kita belajar lagi, insya-Allah kita akan lebih faham lah. Dia ada peringkat dia. Kena mengaji kitab Qatrul Ghaisiyah, Bidayatul Talibin, kan, Hidayatul Salikin. Dia kena kata-kata kitab tu semua, barulah dia nampak sedikit gambaran tasawuf. Sebab tasawuf ni payah sikit, kan. Dia gitu. Kemudian yang kedua tu baru namanya muraqabah. Muraqabah maknanya kalau kita tak boleh nak nampak pun, tapi kita yakin lah Allah nampak kita, Allah tengok kita. Itu muraqabah. Selesai. Kemudian kita pergi yang ni syahadah.
sambung syahadah yang kedua. Tadi pagi tadi asyhadu alla ilaha illallah. Yang ni yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena baca dengan dal tu bari atas Muhammadar. Sebab ada anna situ. Wa asyhadu anna Muhammadar. Nah. Dan bahawasa Muhammad pesuruh Allah. Aduh. Bahawasa ni apa dia? Pagi tadi baru cerita. Haraf taukid. Inna, sesungguhnya. Mana? Sungguh-sungguh. Bukan main-main. Sungguh-sungguh Muhammad itu pesuruh Allah. Pesuruh tu maknanya utusan lah. Rasul. Allah, Rasulullah. Pesuruh Allah. Kenapa nak tekan sangat pesuruh Allah? Supaya jangan kita sembah Muhammad. Kerana Muhammad itu hanyalah pesuruh Allah. Jangan jadi macam Nasrani, Kristian, sampai menyembah Isa. Sampai nak teruja sangat dengan Nabi Isa, sampai mengangkat Isa sebagai Tuhan. Isa hanya pesuruh Allah, Rasulullah. Begitu jugalah. Sebab tu ditekankan dalam syahadah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena sebut Rasulullah supaya tekan dalam hati Muhammad itu, nak aku taat pada dia, dia itu adalah pesuruh Allah. Ada. Okey, jelas. Selesai ya. Baik. Jadi syahadah ni, sebab tu bila kita dah mempelajari ilmu rukun Islam, rukun iman ni, barulah dia akan masuk ke dalam sifat 20. Sebab dia bersabit dengan rukun Islam yang pertama dan rukun iman yang pertama. Rukun Islam yang pertama apa dia? Mengucap 2 kalimah syahadah. Untuk menyempurnakan ucapan syahadah itu, kita perlu mengaji sifat 20. Kerana 20 sifat yang kita mengaji ni, jadi 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Nanti kita akan belajar lah. Ataupun kalian dah belajar dah dengan Ustaz Akram. 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus. Jumlahnya 41. 41 tu terkandung di dalam kalimah asyhadu alla ilaha illallah ataupun kalimah la ilaha illallah. Okey. Kemudian kita mengaji pula 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul, 1 yang harus bagi Rasul. 4 1 jumlahnya 9. 9 itu terkandung di dalam kalimah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ataupun Muhammadar Rasulullah. Terkandung dalam tu. Jadi 41 campur 9 jumlahnya, itu yang disebut khamsun aqaid, 50 aqaidul iman. 50 aqaidul iman itulah melengkapi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ataupun kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barulah kalimahnya sempurna. Bukan hanya sempurna pada lafaz, malah sempurna di dalam hati. Dengan ilmunya barulah Allah turunkan makrifahnya. Jadi macam mana kita nak dapat cahaya makrifah kalau ilmu ni kita tak masuk? Sekarang ni kita baru peringkat lafaz je. Semua orang lafaz kalimah syahadah. Mak rempit pun lafaz kalimah syahadah. Kan? Tapi setakat lafaz. Bila kita dah lafaz, kita kena lafaz tu baru zahir. Kita kena masukkan dalam batin. Batinnya apa dia? Ilmu untuk menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ilmu tu masuk dalam hati. Barulah dia jadi batin, zahir dan batin. Zahir tu syariat, batin tu hakikat, yang menghubungkan kedua-duanya tarikat. Bila gabung tiga-tiga ni, syariat, hakikat dihubung dengan tarikat, maka keseluruhannya makrifat nama dia. Itulah dia. Tu yang pagi subuh bila hari tu Tok Guru ada cerita bab ni. Kata syariat, hakikat digabungkan menjadi hubungannya tu diikat dengan tarikat, maka keseluruhannya jadilah dia makrifat. Ibarat kita nak kiaskan macam basikal. Tayar depan tu syariat, tayar belakang tu hakikat. Body basikal tu tarikat. Maka bila kita kayuh menuju ke makrifat. Boleh faham? Lagi naik basikal petang ni. Nak bagi faham kan? Tu. Jadi maknanya roda syariat dan roda hakikat kena pusing sekali. Mana boleh angkat tayar depan hakikat
Nah, ataupun wekang. Tahir depan ni, tahir belakang terangkat. Syariat dia, hakikat tak pakai. Tak boleh. Kena pakai dua-dua. Syariat dan hakikat bergerak sekali. Yang menghubungkannya adalah tarikat. Maka barulah kita akan sampai kepada makrifat. Tu baru betul kupasan makrifat dia, bukan macam lepat tu. Itu makrifat benda. Tu lepat pisang. Pisang apalah. Jaga-jaga orang yang bermain dengan ilmu makrifat ni. Kalau sembang ilmu makrifat ni memang sonok, tapi kalau tak kena cara, takut tersalah pemahaman kita tu. Orang duk main ni ilmu makrifat, silat makrifat pun ada macam-macam. Sebut makrifat lah tu bukan makrifat, makrifah sebenarnya. Makrifat gimana? Nampak? Okey, baik, selesai. Boleh nah? Jadi itulah sebab itulah nanti dia akan masuk sifat 20. Lepas tu dia masuk sifat Nabi. Itulah sebab sifat 20 tu dia letak depan. Sebab dia nak menyempurnakan syahadah tu, rukun Islam yang pertama. Habis bahagian tu barulah ulama' dia akan cerita bab apa? Solat. Sebab apa? Sebab lepas mengucap 2 kalimah syahadah, menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Habis bahagian solat apa? Ada setengah riwayat kata puasa 2, ada setengah riwayat kata zakat 2, terpulang lah. Tapi dalam kitab, lepas bab sembahyang dia masuk bab puasa. Lepas bab puasa dia masuk bab zakat. Lepas zakat masuk bab haji. Lepas tu khatam kitab. Sebab apa dia sampai haji tu je? Menyempurnakan rukun Islam. Tu kitab yang asas. Sebab tu tengok Hidayatul Sibyan sampai mana? Sampai haji. Haji dan umrah. Kan? Tu je. Adapun kalau nak mengaji lebih dalam, itu kitab-kitab fiqh yang tebal-tebal seperti Sabilal Muhtadin, Matla'ul Badrain dan sebagainya. Jadi kita nak sempurnakan rukun Islam tu. Dan nak menyempurnakan juga rukun iman. Sebab rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Nak beriman pada Allah tu, nak percaya pada Allah, kena kenal Allah. Kenal Allah itulah dengan mengaji akan sifat-sifatnya. Dia gitu. Dan berlafaz dengan barang yang tersebut itu syarat bagi wajib diperlakukan. Okey. Dan berlafaz, lafaz 2 kalimah syahadah ni, makna lafaz bil huruf wasaut, dengan huruf dan suara. Itu makna lafaz. Kalau nganga saja tu bukan lafaz. Dia kena dengan sebutan ada suara. Asyhadu. Sebab tu kalau kita nak tarik orang masuk Islam kan, kita suruh dia lafaz, biar dengar bunyi dia. Dia kalau bisu Ustaz, bisu tak payah nak suruh dia paksa lafaz agak macam mana. Nampak? Dan berlafaz dengan barang yang tersebut itu ni mana? 2 kalimah syahadah itu. Lafaz itu jadi apa? Jadi syarat sah beriman. Jadi dengan lafaz tu syarat dia. Kalau dia tak lafaz, tak sah beriman. Maksudnya tu. Sebab tu bila orang tu dah lafaz, kita tak boleh sewenang-wenang mengatakan dia kafir selagi mana lafaznya tak terbatal. Sebab tu tak boleh senang-senang kata orang kafir. Tak boleh. Sebab dia sudah lafaz. Dia jahat macam mana pun, bila dia dah lafaz 2 kalimah syahadah, kita kena kata dia orang beriman, dia orang Islam. Adapun iman dia sah tak sah di sisi Allah, tu bukan bicaraan kita. Itu Allah. Itu hak Allah, kerja Allah. Allah lebih tahu isi hati dia. Kita tak tahu, kita pandang zahir dia. Dia mengucap ini Islam, melainkan dia ngaku saya bukan Islam dah, saya kafir. Baru jadi kafir. Baru kita kata terang-terang dia kafir. Selagi mana dia tak kata dia kafir dan dia pernah mengucap 2 kalimah syahadah, selagi itulah dia Islam, walaupun tak pernah semayang, minum arak tiap-tiap hari. Minum arak buat cicah biskut tu. Minum arak. Nampak? Makna kata kuatnya minum arak. Walaupun begitu, tak boleh kata dia kafir. Sebab dia sudah lafaz. Sebab nak membatalkan imannya, mesti batalkan lafaznya. Sama juga macam akad nikah. Bila dia dah lafaz dia akad nikah, orang saksi pun kata sah, lafaz tu kuat, tak boleh terbatal lafaz tu melainkan dengan lafaz juga. Nak batalkan lafaz akad, mesti dibatalkan dengan lafaz cerai, baru batal. Selain daripada itu tak batal. Tak boleh nak batal suka-suka. Atau orang tanya dah ulama, kalau dia ngaku bujang batal tak nikah? Tak batal sebab dia tak kata cerai, dia kata bujang. Boleh jadi maksud bujang tu 3 lagi kosong. Bujang 3 nama dia. Nak macam-macam. Lelaki ni pandai kona.
Ada mak. Nah, awak single lagi. Single. Padahal single tu maksudnya 3, bukan single tu tak ada bini. Bini ada kat rumah. Kan? Jadi jadi cerai tak? Tak jadi cerai kata ulama. Sekalipun dia sebut cerai pun belum tentu cerai. Belum jatuh talak. Contoh balik-balik rumah dia buka-buka pintu, cerai. Tak cerai. Tak jatuh talak sebab dia tak kata siapa-siapa pun dia cerai kan. Dia cuma nyanyi cerai. Nampak? Dah abang nak cerai siapa? Tak ada siapa, saja je nyanyi cerai. Bodohnya suami. Dia nak nyanyi saja. Tak jatuh talak. Tu. Sekalipun dia kata aku cerai. Tak jatuh juga. Cuma jadi suspend je bini. Gitu. Nampak? Tapi tak cerai lagi. Melainkan dia kata aku ceraikan isteriku. Contoh, takut jatuh talak ini kat rumah. Contoh, itu baru jatuh. Jelas lafaznya soreh. Adapun lafaz kinayah kata ulama, kalau aku keluar pintu ni jatuh talak bini aku. Itu baru lafaz kinayah. Selagi mana dia tak keluar kot pintu tu, selagi tu tak jatuh. Walaupun dia keluar kot tingkap. Selama mana? Dan selama mana lafaz tu tidak dibatalkan. Ada. Tu. Itu bab cerai lah. Jauh kena cerita bab lafaz ni tadi. Sama nak bagi faham dengan lafaz akidah ni juga. Dia tidak boleh terbatal lafaz iman melainkan dengan lafaz kufur. Dia ngaku saya keluar Islam baru jadi kufur. Selagi mana dia tak kata apa-apa, saya tak nak semayang. Tak nak semayang pun tak jatuh kafir lagi kata ulama. Sebab dia masih lagi kuatnya lafaz akidah, lafaz iman. Itu dari segi zahir. Adapun batin, hakikat hanya Allah saja yang tahu. Itu serah pada Allah. Supaya di sini ulama gariskan panduan ni supaya kita tidak bersenang-senang mengkafir-kafirkan orang. Ini sikit-sikit hang kafir. Jangan. Tak boleh. Habis tu yang ulama kata kafir tu, dia bukan kata orang, dia kata perangai. Buat macam ni kafir. Nak tolak hukum Allah jadi kafir. Dia kata siapa yang tolak siapa tu siapa-siapalah. Tak kiralah orang UMNO ke orang PAS ke orang PH ke mana-mana orang pun. Tok Imam tolak hukum Allah, Tok Imam kafir. Tapi bukan dia kata Tok Imam tu. Siapa-siapa. Dia begitu. Itu biar kita jelas. Biar hati-hati. Jangan duduk camah-camah, jangan kata orang kafir. Cakap sikap begini-begini akan jadi kafir. Itu boleh. Okey. Selesai. Dan berlafaz dengan barang yang tersebut itu syarat bagi wajib. Syarat bagi wajib diperlakukan. Melafazkan dua kalimah syahadah ni syaratnya wajib. Wajib pada syarak. Diperlakukan segala hukum syarak. Maksud wajib syarak, buatnya mesti kena buat dan buatnya dapat pahala. Tak buatnya tak dapat, tak buatnya jadi dosa. Tu. Ma yusabu ala fa'iluhu wa yu'aqabu ala tarikuhu. Buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Itu makna wajib pada syarak. Mesti kena ngucap. Kalau tak ngucap memang dosa. Dia kafir, kafir dosa. Kena ngucap. Walaupun ulama kata ucapnya olok-olok. Contohlah kan, negara kafir kena kepung dengan tentera Islam. Jadi dia takut dia kena bunuh, dia pun mengucap dua kalimah syahadah. Kita tak boleh bunuh dia dan kita kena anggap dia saudara Islam walaupun rupanya dia olok-olok je sebab dia takut kena bunuh. Tak boleh juga. Bila dia lafaz dia, dah Islam dah. Sama juga dengan akad nikah tadi lah. Balik akad nikah tadi. Walaupun olok-olok, bukan contoh lain. Ni olok-olok dia buat main-main. Walaupun main-main jadi betul. Tok Guru Siddiq Noh cerita, zaman dulu-dulu lah ngaji pondok, ada seorang Tok Guru. Kebetulan dia ada anak perempuan, seorang tu je anak perempuan dia. Jadi masa mengaji, Tok Guru tu pun kata, dia bacalah kat kitab tu, dia baca. Lafaz akad nikah adalah aku nikahkan akan dikau dengan anakku. Anak murid kat depan ni gi jawab, aku terima nikahnya. Dia gi jawab. Lepas tu dia dobet tarikh berapa hari bulan. Tok Guru dia lafaz tu. Anak Tok Guru tu masa tu baby lagi kecil. Jadi bila budak tu besar, anak murid ni tuntut kat Tok Guru dia. Ni isteri saya. Apa pula kata Tok Guru. Tok Guru lafaz hari tu ni, dia tulis dobit berapa hari bulan, Tok Guru lafaz dan saya ngaku saya terima.
Tok guru kita jawab jadi sah. Nak sebab lafaznya ada ijab dan qabul. Saksi pula kawan-kawan. Ramai pula tu. Nampak? Walaupun tak salam, salam tu sunat. Itu kita kena faham. Contoh Tok Kadi ngadak sana. Nak pengantin lelaki ngadak sana. Sebab corona dia tak boleh lah. Dia ambil duduk itu, aku nikahkan kau ni dengan perempuan ni terima tak? Dia yang duduk ujung sana, ya aku terima, sah. Walaupun tak salam. Sebab dia dengan lafaz ijab dan qabul. Itu tak? Kan? Dia berlafaz tadi tu. Diperlakukan segala hukum syarak. Jadi lafaz akad dengan lafaz pada dunia jua ni sahaja. Maknanya sisi dunia saja nak kena lafaz ni. Dalam syurga so tak payahlah lafaz dah. Dah masuk dah dalam syurga. Ni sisi dunia lah, masih hidup atas dunia ni. Bagi orang yang hendak masuk pada agama Islam. Tapi yang wajib, kata wajib kena lafaz ni, orang yang hendak masuk pada agama Islam. Maknanya dulu dia belum Islam, lepas tu dia masuk Islam. Kita jangan kata dia convert, jangan kata dia tukar agama, tapi kita kata dia revert, dia kembali. Sebab asal-asal agama itu Islam. Semua orang asalnya Islam. Tapi bila lahir keluar tu yang akhirnya kepercayaan yang mengarut, akhirnya jadi kafir. Jadi kalau orang masuk Islam, jangan kita kata dia tukar agama atau dia convert, kita cakap dia revert, dia kembali pada Islam. Itu. Lepas tu janganlah kata dia selama-lamanya mu'allaf, sampai kat 40 tahun duk panggil mu'allaf lagi. Mu'allaf tu sekejap je. Sekira-kira kata ulama paling maksimum pun 9 tahun. Sekira-kira macam budak yang dikira baligh ni 9 tahun. Kan? Ada juga ulama yang memendekkan tempoh mu'allaf, dia kata dalam tempoh sebulan 2 je. Dia mengaji dah, ada ilmu agama dah, jadi mu'allaf dah. Jadi orang Islam biasa lah. Jangan panggil mu'allaf lagi. Mu'allaf tu masa mula-mula dia terima Islam tu je. Ada. Macam Uncle Najib kita, jangan kata mu'allaf dah. Dia Islam macam kita, biasa. Orang Islam biasa. Mu'allaf tu masa mula-mula dulu je. Kan? Gitu lah. Boleh? Syarat pada dunia juga bagi orang yang hendak masuk pada agama Islam. Tiada bagi anak-anak muslimin. Adapun kita anak-anak orang Islam tak diwajibkan lafaz. Wajib lafaz ni tadi pada orang yang nak masuk agama Islam. Adapun anak-anak orang Islam tidak diwajibkan lafaz. Hukumnya sunat sahaja. Maka anak orang Muslim mukmin ia. Anak orang Islam itu automatik jadi orang Islam sebab mak bapaknya Islam. Yang ini lah yang KP DAP nak cuba tukar ni. Dia nak buat budak mana-mana anak-anak yang lahir, dia pada sampailah umur dia 18 tahun dia tidak ada agama. Bila dah 18 tahun baru dia disuruh pilih nak masuk agama apa. Ini DAP nak buat dulu. Yang ni kita tentang sangat. Mana boleh? Dalam Islam, mak bapak dia Islam, automatik dia jadi Islam walaupun baru umur setahun, baru umur sebulan. Automatik jadi Islam. Pada satu sudut konon-konon adil lah, dari sudut hak asasi manusia. Adil lah. Tak kira lah agama apa pun adil lah. Jadi biar dia pilih sendiri. Mana itu bukan adil. Adil bukan maksudnya sama rata. Adil tu maknanya meletakkan sesuatu tu pada tempat yang betul. Itulah adil. Meletakkan Islam tu tempat yang betul, adil lah. Bukan sama rata. Kan? Tapi kepercayaan barat adil tu sama rata. Salah. Baik. Jadi anak orang Muslim mukmin ia, dan jika tiada mengucap dengan 2 kalimah syahadah selama-lamanya sekalipun. Walaupun dia tak pernah mengucap 2 kalimah syahadah selama-lamanya sekalipun, kata Syekh. Nak kata Syekh kata, walaupun dia tak pernah mengucap 2 kalimah syahadah, tetapi dia anak orang Islam, dia jadi Islam dah. Dia orang Islam. Tapi soal imannya hidup ke mati itu sisi Allah lah. Tapi dari segi Islam, dia memang Islam sebab mak bapaknya Islam, walaupun dia tak pernah mengucap 2 kalimah syahadah. Selesai. Boleh faham? Okey. Tapi pelik juga, takkan dia tak mengucap, dia tak semayang ni. Tu maksud Syekh ni. Maknanya walaupun dia tak semayang, tapi dia anak orang Islam, tetap kita tak boleh kata dia kafir, tetap kita kata dia Islam juga.
Adapun sisi Allah, dia kafir ke tak, Allah terima ke tak iman dia, itu sisi Allah, bukan bicaraan kita. Jelas Okey, baik. Nanti kita akan sambung kedua, mengerjakan segala sembahyang yang 5. Nanti situ. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illallahul halimul azim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits. Allahumma ya kashifal gham wa ya farijal ham wa ya man li ibadihi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala'i wal waba'i wan niqam. Idfa'anna ya Allah, idfa'anna ya Allah, idfa'anna ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Kullu bala'in wa waba'in wa hammin wa dhikin wa syiddatin wa niqmatin wa fitnatin ma zahara minha wa ma batan. Tahassana bidil izzati wal jabarut wa'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif annal balaa wal wabaa wa sayyi'il asqam. Allahumma la tahrimna ma indaka bi syarri ma indana. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.